Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi kepada semua para pendengar Radio Jawi. Anda baru saja mendengar secara langsung di facebook.com/Radio Jawi yang merupakan saluran ataupun suara Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan yang sedang bersiaran secara langsung di Facebook Radio Jawi dan juga Facebook Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan ataupun facebook.com/JawiWP. Alhamdulillah, kita mulakan pagi ini dengan lafaz syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dengan lafaz puji-pujian, dengan lafaz bismillah, dengan lafaz selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana pada hari ini masuknya hari ke-15 Syaban pada tahun 1443 Hijrah. Malam tadi baru masuk Khamis malam Jumaat. Berbetulan Khamis malam Jumaat pada malam tadi 15 Syaban, dan kepada yang berpuasa hari ini bermula daripada hari kemarin hari Rabu, Khamis dan Jumaat puasa hari putih, selamat menyempurnakan puasa anda dan selamat berbuka pada sebelah waktu maghrib nanti. Kepada yang berpuasa sunat, yang tidak berpuasa sunat, selamat menggandakan amalan-amalan kita di bulan Syaban ini, sementara akan menjelmanya bulan Ramadan tidak lama lagi. Tajuk pada hari ini, Syaban, pintu gerbang Ramadan. Saya bersama dengan penceramah jemputan kita yang saya akan jemput sebentar lagi, iaitu Al-Fadhil Ustaz Muhammad Azmi bin Ismail, Ketua Cawangan Agama Jabatan Integriti Pematuhan Standard JIPS PDRM, iaitu yang berpangkalan di Ibu Pejabat Polis Kontingen Perak. Jauh datangnya. Sebentar lagi kita akan tampilkan penceramah kita pada hari ini yang sudah bersedia. Saya rasa mungkin beliau berada di pintu gerbang juga kot. Tajuk pada hari ini pintu gerbang, ataupun bahasa orang kampungnya gateway. Gateway, pintu gerbang. Jadi pada hari ini kita akan membicarakan, kita masuk dalam bulan Syaban, kita sudah berada di pintu gerbang, iaitu akan menghampiri bulan Ramadan. Kepada yang baru saja mendengar siaran kita pada hari ini, tolong panjangkan, tolong share, klik like dan share, tambahkan follower di Facebook Radio Jawi yang sudah menghampiri followernya 3,000. Untuk makluman kepada semua para pendengar Radio Jawi juga, kita juga sedang menguji secara podcast di aplikasi Konti Radio Jawi yang menggunakan telefon bimbit dengan platform Android. Anda boleh pergi ke Play Google, search Konti Radio Jawi, boleh install terus aplikasi Radio Jawi untuk mendengar siaran ulangan podcast yang telah kita lalui dan juga kita edit untuk didengarkan di aplikasi di handphone ataupun di gadget masing-masing. Jadi pada hari ini saya ingin membual berborak santai tazkirah, segmen tazkirah Jumaat pada hari ini, anjuran bahagian pengurusan dakwah Jabatan Agama Wilayah Persekutuan dengan kerjasama Radio Jawi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, DJ Kaf. Apa khabar? Baik, alhamdulillah. Apa khabar orang Kuala Lumpur? Alhamdulillah. Orang Perak pun sihat-sihat juga ya. Alhamdulillah, sihat-sihat, alhamdulillah. Cuaca pun baik, alhamdulillah. Sebenarnya saya merantau ke negeri Perak. Saya asal Negeri Sembilan. Orang berhijrah lah ni. Orang berhijrah ni. Walau macam mana pun dah kira 14 tahun di Perak ni, dah sebati lah, insyaAllah. Tapi jiwa bunyi Negeri Sembilan Ustaz. dia tak jumpa dia punya regu dia, tak jumpa kawan-kawan dia. Kalau jumpa, mula. Tapi cakap Perak pun dah biasa lah. InsyaAllah boleh lah. Tapi orang tahu bukan original lah Ustaz. Jadi Tuan Didi, bukan original. Orang tahu, mereka tahu. Kan, orang Botek ke, orang Parit ke, orang Kuala ke, mereka tahu. Ni bukan orang Perak ni orang Negeri Sembilan. Mereka tahu. Orang luar. Ustaz kat pintu gerbang mana tu Ustaz tu? Saya ni kira kita nak menggambarkan apa yang dikatakan sebagai gerbang. Jadi kita punya background pun nampak macam pintu gerbang.
Ya. Ya. Yang sebenarnya saya berada di dalam surau Al-Falah IPK Perak. Kerana kalau kita lihat belakang dinding ni, jadi dia punya dinding surau ni dia ada ukiran-ukiran. Jadi dia menggambarkan pintu gerbang. Jadi kenalah dengan tajuk kita ni. Kena tajuk kita pada ni, pintu gerbang Ramadan ni. Pintu Kita gerbang berada Ramadan, di ya. ambang-ambang ni. Ya, betul. Jadi sebelum Ustaz bagi tazkirah tu, mungkin Ustaz boleh cerita pengalaman sikit Ustaz selama berkhidmat di dalam dunia kader di bahagian agama, khidmat kaunseling lah. Bahagian agama kaunseling Abaka, betul? Ya. Boleh Ustaz cerita pengalaman sikit? Berapa tahun Ustaz di sana? Okey, saya mula masuk bahagian agama kaunseling PDRM ni sejak tahun 2008. Jadi antara apa ni kata orang, orang-orang yang terawal lah masuk, kader JKM yang terawal lah masuk dalam PDRM ni. Jadi diam tak diam pun saya dah masuk tahun yang ke-15 berada dalam PDRM ni lah, dalam pasukan ni. Jadi memang banyaklah pengalaman-pengalaman pahit manis. Kalau nak cerita, kita kena buka tajuk lain lah. Kena buat slot lain lah. Namanya slot mengetih bersama Ustaz Azmi, bersama UMAI. InsyaAllah. Itu cerita dia. Kita nak brainstorming pagi ni sebelum nak kita tazkirah ataupun tajuk pada hari ni. Kita hari ni 15 Syaban. Nak masuk ke gerbang Ramadan ini. Betul. Jadi sikit sebanyaklah Ustaz boleh bersama-sama dengan para pendengar radio kita yang saya turut raikan para pendengar yang memberikan salam. Nurul Rahman, Assalamualaikum DJ Kam, Liadin. Ada orang bote sini Ustaz. Orang bote. Tanya dia bote kiri, bote kanan. Orang bote ni, awak ni Ustaz Syahrir kita ni di Jawi. Itulah. Jadi apa kata orang tu, kita sekarang ni dah berada di pertengahan bulan Syakban. Pertengahan bulan Syakban. Kita dah tak berapa lama lagi akan sampai ke bulan Ramadan. Walau bagaimanapun bulan Syakban ni dia ada keberkatan dia. Ada keberkatan. Sebab tu Nabi SAW menyebut dalam doa yang masyhur yang kita biasa baca, Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, ya Tuhan kami, berkatilah kami pada bulan Rajab yang telah berlalu, dan bulan Sya'ban yang kita berada di tengah-tengah ni, dan sampaikan kami ke bulan Ramadan. Sebab bulan Sya'ban ni dia ada keberkatan dia. Kalau kita lihat dalam sejarah dalam sejarah pertukaran kiblat berlaku dalam bulan Sya'ban. Kan, pertukaran kiblat daripada Masjid Aqsa ke Masjidil Haram itu berlaku dalam bulan Sya'ban. Kan, kalau kita lihat dalam Quran pun, kalau kita lihat, saya bacakan sikitlah ayat Quran yang berkaitan dengan pertukaran kiblat. Boleh ya DJ kan? Kita pun baca Quran ni, baca Quran dapat pahala, dengar baca Quran pun dapat pahala Baik, saya baca sikit. Silakan Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ silap ayat. قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ. Sadaqallahu azim. Jadi ayat 144 surah Al-Baqarah ni diturunkan dalam bulan Sya'ban. Jadi sebab itulah bulan Sya'ban ni dia ada signifikan dia. Pertukaran kiblat, maksudnya daripada Masjid Al-Aqsa ke Masjid Haram tu berlaku dalam bulan Sya'ban. Kenapa dalam bulan Sya'ban? Jadi ada signifikan dia. Menunjukkan bulan Sya'ban ini adalah satu bulan yang ada keberkatan dia yang tersendiri. Maksudnya Allah SWT mengambil keputusan untuk menukarkan kiblat kita daripada Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Untuk tujuannya apa? Tujuannya untuk memberhentikan tomahan orang-orang Yahudi kepada Nabi SAW. Kan, mereka kata apa? Kata Muhammad ni agama dia agama yang benar, tapi kiblat dia pun ikut ikut kiblat agama kita. Nampak? So Allah Taala tukarkan
kiblat pada dalam bulan Syaban. Supaya apa? Supaya kita menghadap ke kiblat yang sebenar-benarnya, iaitu Baitullahil Haram, Kaabah Al-Musharrafah. Jadi bulan Syaban ni dia ada dia punya signifikan dia, DJ. Bukan saja gerbang. Bulan Rajab pun ada peristiwa Ustaz Bulan Rajab, seperti mana bulan Rajab ada peristiwa Al-Isra' wal Mi'raj. Jadi bulan Syaban, peristiwa yang berkait dengan bulan Syaban ialah peristiwa pertukaran kiblat daripada Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Jadi itu signifikan dia. Itu yang pertama. Yang kedua ni kalau kita lihat Nabi SAW paling banyak berpuasa sunat dalam bulan Syaban. Ini diceritakan sendiri oleh Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha bahawasanya Nabi SAW paling banyak berpuasa sunat dalam bulan Syaban. Sebab tu kalau DJ kau tengok orang tua kita kan, orang tua kita marin lah. Ini dah mula cakap yang 9 lah. Orang tua kita marin kan. Orang tua kita marin kan. Dia puasa 3 bulan. Dia puasa 3 bulan, dia puasa maraton. 3 bulan, Rajab sebulan, Syaban sebulan, Ramadan sebulan. Bayangkan. Sebab apa nak prepare untuk Ramadan ni, supaya bila masuk satu Ramadan ni dia punya stamina puasa tu dah ada. Kita ni tuan DJ nak tunggu sampai satu Ramadan baru nak puasa memang melepek lah masing-masing. Tu cerita dia. Sebab itulah kita dalam bulan Syaban ni kita digalakkan berpuasa. Dan lebih-lebih lagi pada hari-hari putih 13, 14, 15 kita digalakkan berpuasa. Cumanya ialah dalam suasana kita sekarang ni al-maklum lah kan, dengan apa ni kata orang tu, dengan makanan ada di mana-mana tu, jadi satu ujian lah kepada kita kan. Kita nak puasa ke tak puasa ke, contoh kan, kata macam semalam, macam hari ni patut boleh puasa, tapi itulah kita ada majlis, kita ada jamuan sarapan pagi. Jadi kalau kita tak kita tak bersama dengan bos-bos kita ni sekarang, tak syok pula kan. Duduk saja je dekat meja, tak menjamah pun, bos pun tengok semacam juga. Jadi ini semua ada dugaan-dugaan. Walau macam mana pun ruang tu mesti ada. Ada lagi 2 minggu DJ, 2 minggu lagi. Jadi dah 2 minggu tu kita boleh pilih lah mana-mana hari yang sesuai untuk kita berpuasa. Yang pentingnya sekali ialah kita berpuasa ni tujuannya tak lain tak bukan ialah untuk mengabdi sebagai ibadah pada Allah SWT. Dan sebagai persediaan, itu kata gerbang tadi dulu, persediaan untuk kita nak masuk ke bulan Ramadan. Jadi bila kita dah maksudnya kita dah menyesuaikan diri kita dengan sistem puasa, maka apabila kita masuk ke puasa Ramadan nanti kita dah tidak ada terkejut. Cuba DJ perhati orang yang hari 1 Ramadan tu, tengok dia punya cara dia lain, dia punya lesu lain, dia punya letih lain, dia punya apa kata orang tu, dia punya cara-cara tu lain. Sebab dia tak bersedia berpuasa. Tapi kalau orang yang dah memang daripada Rajab, Syaban puasa dengan dia masuk 1 Ramadan happy, dia boleh cakap pula ahlan wa sahlan marhaban ahlan wa sahlan ya Ramadan. Dia boleh kata macam tu, boleh nyanyi lagi. Tapi kalau orang yang tak prepare puasa, bulan Rajab tak ada, bulan Syaban tak ada, bila masuk 1 Ramadan everything dia out. Dia tak warm up. Dia tak warm up. Itulah tu, dia tak ada dia panggil warm up. Dia tak ada memanaskan badan. Kan? Memanaskan badan. Dia tidak membawa tubuh badan dia menyesuaikan dengan sistem orang berpuasa. Jadi memang 1 Ramadan silap tak kena gaya. Katalah macam ni DJ. Katalah 1 Ramadan tu jatuh hari cuti. Contoh hari Sabtu atau hari Ahad. Contoh. Okey. Katakanlah kita ni berkeluarga, suami isteri. Katalah isteri kita tak puasa gitu. Sebab bendera merah. Kan? Jadi kita ni kalau kau patut puasa, tapi kita dengan confident ni pukul 8 pagi kita pergi ke dapur cari apa yang patut. Kan? Bancuh ketek ke, bancuh kopi ke, buat melo ke apa kan? Kolej besar, nalarka besar macam ni kan? Kita pun minum confident je minum kan. Dah setengah ni, rumah masuk pergi ke dapur tengok bang, bang tak puasa ke bang kata. Ini kan 1 Ramadan. Sudah. Macam mana tu DJ? Ni dah setengah kolej dah habis dah ni. Macam mana nak buat tu? Maka Nabi SAW kata itu adalah rezeki dari Allah SWT. Tapi nak membayangkan, saya nak cerita sini, membayangkan bila kita tak ready, tidak bersedia untuk berpuasa pada bulan Ramadan, dengan kita tak berpuasa pada bulan Rajab, apatah lagi bulan Syaban, memang itu yang akan terjadi.
boleh terjadi, bukanlah confirm jadi, tapi boleh terjadi. Jadi itu sebabnya bulan Syakban ni kita prepare diri kita. Macam yang disebutkan tadi awal tadi, kita perbanyakkan ibadah pada bulan Syakban. Maksud kita ready dah sembahyang sunat, kita perbanyakkan baca Quran, kita perbanyakkan selawat Nabi, kita perbanyakkan supaya nanti pada bulan Ramadan tu kita dah lancar je, tak ada masalah. Kan kita bayangkan bulan Ramadan kita nak sembahyang tarawih 8 rakaat ataupun 20 rakaat. Saya rasa di KL banyak 20 dah ada je 20 rakaat. 20 rakaat kan. Kalau di Perak ni masjid-masjid insya-Allah 20 lah. Surau ni tengoklah pada pihak pengurusan kan, ada yang buat 8, ada yang buat 20. Tapi nak ceritanya 8 ke 20 ke banyak rakaat tu. Kalau kita tak bersedia, kita tak prepare, kita tak kata orang tu tidak melazimkan diri kita sembahyang sunat beberapa rakaat, memang dia akan jadi macam yang kita tengok sebelum ni lah. Kata malam pertama ramai sembahyang tarawih, sampai malam yang berikut sampai malam 20 ke atas dah kurang orang. Sebab apa? Sebab kita tak melazimkan diri kita untuk sembahyang sembahyang sunat berapa rakaat, 8 rakaat ke 20 rakaat ke dan sebagainya. Jadi kita tak prepare. Bulan Syakban ni patut kita prepare lah. Kan isu yang dikatakan gerbang tadi, begitu juga baca Quran. Kalau kita tak lazim baca Quran pada bulan Ramadan, pada bulan Syakban ni, bila masuk bulan Ramadan kita nak baca Quran tu jadi berat. Bayangkan kita nak baca Quran dalam bulan Ramadan, nak habiskan satu Al-Quran 30 juzuk dalam bulan Ramadan 30 hari. Kalau kita tak ada stamina, kita takut tak mampu je, tak habis 30 juzuk tu. Jadi kalau kita dari bulan Syakban kita dah biasa baca kurang-kurang tidaknya lah baca Quran satu hari satu hizib contoh kan. Ataupun orang tua dulu kata satu ain kan. Jadi bila kita masuk bulan Ramadan kita baca Quran tu ringan je. Kita satu juzuk tu kita tak sedar pun 40 minit kita ambil untuk menghabiskan satu juzuk Quran sehari. Itu yang kita nampak lah. Jadi itulah yang dikatakan sebagai Syakban, itu dikatakan sebagai gerbang pada Ramadan. Kerana apa? Kerana apa yang akan kita buat pada bulan Ramadan, kita akan kata orang bersedia pada bulan, kita adakan persediaannya pada bulan Syakban. Macam ibadah puasa pun, kalau kita tak puasa bulan Syakban dan bulan Rajab sebelumnya, jadi bila masuk bulan Ramadan tu kita jadi ialah satu Ramadan tu jadi maklumlah kan. Kan kita punya sistem badan tu tak prepare. Kalau kita dah prepare bulan Syakban tu, kita dah prepare puasa, insya-Allah pada bulan 1 Ramadan tu cantik. Kita macam tak ada apa. Kan macam hari yang biasa kan. Kita boleh kerja macam biasa, kita boleh berurusan macam biasa kan. Tapi kalau kita tak prepare bulan Syakban ni, dia akan jadilah 1 Ramadan tu macam tu rupa kan? Macam ni lah. Nak tidur je, kata orang Perak beruluh je. Tanya Ustaz Syarif apa beruluh tu apa maksudnya. Tanya Ustaz Syarif Jawi. Dia tahulah dia orang Botek kan. Itu cerita dia. Kalau orang Negeri Sembilan kata kolompap. Orang Negeri Sembilan kata kalau tidur beruluh tu, kalau orang Negeri Sembilan kata kolompap melansit semua lah tu. Tu kena tanya orang Negeri Sembilan di Jawi lah pula. Siapa-siapa dia orang Islam di Jawi tu, tanya dia, tahulah tu pemakna kelompap apa Malaysia. Kalau satu Ramadan itu yang akan berlaku kan. Mungkin awal tu tak nampak, kita datang kerja pukul 8 tu tak nampak, tapi bila dah pergi pukul 10 pukul 11 nak dah tengah hari pula, waktu Qailullah pula tak lagi macam ni tidur, tahu-tahu Zuhur dah kan. Jadi kita tak menyediakan diri kita untuk bersedia berhadapan dengan ibadah puasa pada bulan Ramadan. Itulah akibat dia. Jadi kalau dalam Syakban ni, saya menyeru diri saya dan kepada DJ Kaf dan juga kepada sahabat-sahabat yang di luar sana, dalam 2 minggu yang akan datang ni kita carilah ruang-ruang untuk kita berpuasa. Tidak-tidaknya hari Isnin ke, hari Khamis ke kan. Untuk kita berpuasa, kita ready kan. Kalau dapat 3 hari pun okey lah kan. Cuma satu je nak beritahu DJ Kaf. Kalau kita tak berpuasa daripada 1 Syakban, macam waktu tu kita main kan, dia puasa 1 Syakban sampai habis je tak. Katakanlah 29 tengok nak bulan tu, tak nampak nak bulan, diisytiharkan lusa baru puasa. 30 Syakban tu kita haram berpuasa tu DJ. Hari Syak tu. Hari Syak. Tak boleh berpuasa, haram kita berpuasa. Jadi kalau nak puasa, elakkan daripada berpuasa pada 30 Syakban. Kalaulah Syakban tu 30. Kalau Syakban 29 okeylah. Kan nak berpuasa ni nak kena dari ilmu juga Ustaz ya. Ada hari yang tak boleh puasa, ada hari kena yang ada. Boleh puasa. Ya benar DJ, benar sekali. Memang betul lah tu.
memang betul lah. Kalau kita nak berpuasa ni, kita kena tahu hari yang boleh puasa, hari yang tak boleh puasa. Kita kena tahu tu. Kena tahu. Jadi 30 Syaban adalah hari Syak yang diharamkan berpuasa. Melainkan kepada orang-orang yang berpuasa daripada 1 hingga 29 Syaban. Tu depa boleh puasa. Ustaz Azmi ni kejap-kejap perak, kejap ni 9. Baca apa baru jadi bab kata orang Belah Utara ni DJ Kaf rajak pasembor. Ya. Hybrid. Hybrid. Itulah cerita dia. InsyaAllah. Okey, jadi itulah. Jadi apa yang saya nak ceritakan tentang Syaban ni ialah bulan Syaban ni lah adalah bulan preparation ataupun bulan persediaan untuk kita pergi kepada bulan Ramadan. Maka kita pada bulan Syaban ni kita mulalah. Saya peribadi ni sembahyang sunat okey, alhamdulillah. Quran pun alhamdulillah. Cuma puasa tu belum ada kesempatan lagi. Jadi kita carilah satu hari untuk kita berpuasa. Kan? Hari Senin ke hari Khamis ke kan. Walaupun memang ada pandangan-pandangan ulama berdasarkan dalil-dalil yang ada menyatakan bahawa puasa pada setengah kedua Syaban ni tidak berapa digalakkan. Walau macam mana pun bila benda sunat puasa sunat ni DJ kan, terus bergaduh lah. Ya. Terus bergaduh lah, nak puasa sudah. Kan, kalau rasa diri tu fit, satu Ramadan nanti boleh segar bugar tanpa berpuasa bulan Syaban tu ahlan wa sahlan, tak pulang. Kan, tapi yang paling baik ialah kita lazimkan diri kita berpuasa pada bulan Syaban ni. Lebih-lebih lagi kita dah masuk ke setengah yang kedua pada bulan Syaban ni. Carilah ruang-ruang mana yang kita boleh, hari-hari yang kita boleh berpuasa. Itu dia cerita dia. Supaya kita dapat feel. Sebenarnya dia macam ni DJ, nak feel puasa tu. Nak feel. Kita kalau kata kita contohnya apa ni DJ Kau, kita katalah kita ni sebagai qari Al-Quran ataupun kita sebagai penasyid ataupun kita sebagai ahli berzaji marhaban. Sebelum kita nak masuk tu, kita nak feel dulu. Kita nak pergi majlis orang ni nak baca marhaban berzaji marhaban ni kan, dia kena feel dulu. Kena feel tu masuk, kita kena buka, kita kena sambil-sambil kita buat kereta nak pergi tu, kita kena baca, kena berzanji, kena marhaban. Al-jannatu wa na'imuha sa'adul liman yusalli wa yusallim wa yusallimu wa yubarik alaihi. Allah. Apa makna entah. Jadi feel tu. Tadi masa Ustaz mengaji tadi pun saya ada rasa feel Ustaz bawa lagu Rawi. Betul. Saya ada bawa tadi. Kalau tengok kalau orang yang ahli taranum lah, saya pun kita pun baru kehilangan tokoh taranum kita kan, Ustaz arwah Ustaz Izan kan. Jadi saya bawa lagu Sikah. Jadi kepada orang yang biasa ilmu taranum ni, dia akan tahu lagu tu lagu Sikah. Cuma tinggal lagi tak perfect lah. Maknanya taklah, kalau nak banding saya dengan Ustaz Azizan ni, saya ni umpama tingkat satu flat lah. Ustaz Azizan tu dah tingkat 10. Dia punya makam dah tinggi kan. Dia ahli taranum kan. Tapi maknanya sebab bila kita baca Quran ni, itu kata tadi feel tadi tu. Bila kita ada feel tu, baru kita seronok nak baca. Jadi macam puasa, bila kita ada feel puasa, kita dah rasa feel puasa pada bulan Syaban, bila masuk bulan Ramadan kita akan rasa seronok berpuasa pada bulan Ramadan. Cuba DJ Kaf perhatikan, kita tengoklah masyarakat kita kan, tengok orang mana yang seronok berpuasa bulan Ramadan dan orang mana yang nampak macam alah dah bulan puasa lah nak baik cenor kan. Dia ada beza. Ada beza DJ, ada beza. Orang yang dah biasa berpuasa pada bulan Syaban ataupun puasa sunat pada mana-mana bulan pun, apabila dia masuk bulan Ramadan, dia puasa tu memang cantik. Dia seronok, happy je. Dia datang bersatu Ramadan tu pun seronok je. Macam tadi lah ahlan wa sahlan wa marhaban yang Ramadan kan. Tapi kalau orang yang dia berpuasa kerana terpaksa berpuasa bulan Ramadan ni, dia punya cara, dia punya bahasa badan tu lain. Dia punya body language tu lain. Nampak macam dah bulan nak puasa. Kita mungkin tak keluar pada mulut lah, tapi nampak pada bahasa badan tu nampak. Sebab itu saya mengajak kepada diri saya, kepada YK dan semua yang di luar sana, bulan Syaban ni adalah bulan yang terbaik untuk kita buat persediaan menjelang bulan Ramadan. So puasa, sembahyang sunat, baca Quran, selawat Nabi ni pun perbanyakkan pada bulan Ramadan, pada bulan Syaban ni. Sebab bulan Ramadan nanti tu kita mudah kan. Kalau kita sembahyang tarawih tu, kita rasa 20 tu tak ada apa.
kalau kita dah biasa sembahyang sunat pada bulan-bulan sebelum bulan Ramadan. Tapi kalau kita ni tiba-tiba nak sembahyang tarawih, tu dia jadi macam tu lah. Kalau buat 28 kan cabut lah. Kan? Dia cabut lah kan. Amirul Mukminin Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, macam signal suruh balik. Macam signal suruh balik tu. Kalau dalam polis ni kita ada signal, kita ada istilah semboyan. Signal lah. Jadi mana kalau benda, jadi mana kalau orang yang tidak rasa kenikmatan beribadah pada bulan Ramadan tu, disebabkan dia pada bulan lain pun dia bulan Syaban lah, terutamanya dia tak melazimkan diri dengan ibadah-ibadah yang disebut tadi, maka dia akan jadi macam tu lah DJ. 8 ni cabut. 8 pun dah okey lah, kata janji semayang lah kan. Sebenarnya kita bulan Ramadan ni kita nak berlumba-lumba melakukan amal ibadah. Jadi kalau kita tak buat persediaan pada bulan Syaban, macam mana kita nak berlumba-lumba beribadah pada bulan Ramadan? Dia rasa macam mana? Saya tak tahulah. Kau tanya saya itulah dia. Kan? Tak tahulah di luar sana mungkin ada orang yang, saya minta maaf lah dulu awal-awal kalau ada orang pendengar-pendengar yang lebih alim, yang lebih faqih daripada saya, yang lebih hebat daripada saya minta maaf. Saya mohon maaf banyak kan. Tapi itulah yang kita rasa. Apabila kita dah buat persiapan pada bulan Syaban, dengan ibadah-ibadah yang ada, maka bulan Ramadan tu kita akan rasa halawatul ibadah, kemanisan beribadah. Halawatul ibadah, kelebihan beribadah ni akan membawa kepada halawatul iman, kemanisan beriman kepada Allah SWT. Tu cerita dia je. Kan? Kita dan at the end, apabila nak berakhirnya bulan Ramadan, feel kita nak meninggalkan Ramadan tu sama seperti mana feel para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Mereka sedih nak meninggalkan bulan Ramadan. Kita ni bergembira nak meninggalkan bulan Ramadan. Datang bulan Ramadan ni, alamak, poso pula. Bila nak rayuh, tu rayuh. Selamat hari rayuh kan. Kalau kita pergi, saya tak tahulah di Kuala Lumpur ni sekarang ni, kalau pergi mall, apa tu, pasar raya besar-besar, silap bulan bergolong raya dah pasang. Syaban tak habis lagi ni. Dah promo raya dah. Kuih raya dah keluar dah. Itu confirm dah. Kuih tunjuk memang dah keluar dah DJ. Confirm dah. Memang confirm. Kalau pergi Masjid India tu dah ada dah tu. Dah ada dah. Masjid India ke mana-mana tempat yang jual, kata orang Perak lah, yang jual kuih raya di KL kan, untuk sempena raya ni dah ada dah tu. Pergi-pergi tengok-tengok je, tengok ada dah. Belum lagi habis Syaban ni. Syaban baru 15 hari. Bayangkan kan. Jadi itulah masalah kita ni. Masalah kita ni lah, kita tidak melihat bulan Syaban ini sebagai bulan yang menjadi pintu gerbang kepada bulan Ramadan. Kita melihat bulan Syaban ni, alamak, nak habis Syaban masuk puasa, nak Ramadan nak puasa pula. Sebenarnya daripada bulan Rajab lagi sepatutnya. Bila masuk bulan Rajab tu kita dah tahu dah. Maknanya kita dah boleh start dah buat ibadah-ibadah yang akan kita buat pada bulan Ramadan. Dengan puasanya, dengan baca Qurannya, dengan sembahyang sunatnya, dengan qiyamul lail, dengan tahajudnya. Bayangkan nanti bulan Ramadan, nanti 10 malam akhir tu kita nak tahajud setiap malam tu. Nak mengajar malam Lailatul Qadar. Kalau daripada hari ni kita tak melazimkan diri kita bangun pada pukul 4.30 pagi, pukul 5 pagi untuk mengerjakan ataupun mendirikan solat tahajud, macam mana kita nak bangun pukul 4.30 nanti pada bulan Ramadan? Nampak tak DJ? Itu pandangan saya lah. Tak tahulah kalau orang, sebab saya katakan tadi, mungkin di luar ada pendengar kita pada pagi ni yang mungkin lebih alim, lebih faqih daripada saya kan. Saya ni adalah al-faqir kan, bukan al-faqih. Saya ni al-faqir kan, orang yang serba dhaif kan. Macam mana DJ? Kita ada ramai yang meninggalkan komen Ustaz. Sementara kita nak pergi Ustaz rehat kejap Boleh. Ada benda saya nak minta Ustaz minta penjelasan lah selepas ini. Boleh. Saya meraihkan komen daripada Mek Shah. Dia menyampaikan salam kepada Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini apa? Saudara Mek Shah ni adalah anak murid saya masa saya mengajar dia di Seremban 26 tahun dulu. Memang kami satu tim bola lah, dan kami memang kedua-dua kami adalah penyokong Tegar pasukan Negeri Sembilan. Itu yang betul tim bola tu. Memang saya Ustaz tengok tim bola betul lah tu. Okey. Apa motor tim Negeri Sembilan apa Ustaz? Hojang Ben Hojang. Apa Hobin Jang Hobin, musuhnya habis binasa. Itu tunggu je lah, tunggulah
Untuk makluman DJ Kaf, pasukan Negeri Sembilan akan ada satu lagu bola baru lah. Tunggu je lah. InsyaAllah sama-sama tunggu dan nantikan. Memang lagu ni berdesup, memang power dalam lagu ni. Tapi bukan lagu nasyid lah, lagu bola lah. Itu cerita dia. Lagu semangat. Kita nak masuk Ramadan ni, patutnya ada lagu yang bagi semangat kepada kita untuk kita membuat persiapan betul bulan Ramadan ni, Ustaz. Betul. Bukan sekadar kita nak, yelah, bola tu tak ada salah lah. Betul. Jadi untuk ibadah ni juga kita perlu ada kata suntikan semangat. Motivasi. Benar. Ya benar. Betul. Motivasi semangat sama ada berbentuk apa-apalah. Betul. Kalau saya sebutkan di sini, DJ Naufal kita ni, DJ kita juga Ustaz ni, dia radio Jawi. Alhamdulillah. Dia kita dalam segmen Helwani, dia banyak buat segmen berkaitan dengan taranum, tentang vokal, tentang ni. Jadi terima kasih DJ Naufal yang sama-sama mendengar kita pada hari ini, yang mana memberikan sokongan kepada program radio Jawi. Juga kepada Ustaz Nasuha, Alhamdulillah. Haji Ismail, mungkin kenalan Ustaz juga ni, yang memberikan sokongan kita pada pagi ini. Ustaz Nasuha. Pada pagi ini lah Ustaz, mungkin ni soalan yang sebagai soalan yang terakhir lah, untuk membual kita pada pagi ini, berkaitan dengan gerbang Ramadan. Itu adalah Syaban, pintu gerbang Ramadan. Ya, benar. Bila sebut saja pintu gerbang ni, saya teringat pintu tol lah Ustaz. Alamak. Kita laluan highway tu. Semua orang nak lalu highway, nak pergi ke tujuan yang sama, destinasi, balik kampung dan sebagainya. Ya, betul. Cuma bezanya yang menggunakan RFID, yang menggunakan Smart Tag, Touch and Go. Ada yang sanggup beratur panjang untuk membayar tol. Saya teringat bila sebut pintu gerbang ni, umpama bila kita dah ada bulan Syaban ni, kita ni dah siapkan top up ke belum? Masuk alokasi pintu gerbang tersebut. Jadi macam mana Ustaz? Kita nak bagi masyarakat kita ni semangat supaya dia siap sedia untuk top up apa yang ada dari segi amalan ni, supaya dapat lepas dengan cepat dan dengan lancar lah. Taklah beratur panjang macam kita beratur bayar tunai. Betul. Itu dia cerita dia DJ Kaf. Jadi bila sebut tentang tadi, bila sebut gerbang tol tadi tu, saya kesian orang KL ni, pergi mana-mana semua tol. Macam kami di Perak ni, kalau ada tol pun highway plus dengan highway highway yang lalu daripada Teluk Intan ke Taiping yang baru tu lah, highway Pantai Barat tu. Itu saja. Kalau keliling-keliling tak banyak tol sebenarnya. Cuma orang KL ni mana-mana pergi pun memang tol lah jawabnya. So sekarang ni apa yang kita nak highlightkan, ataupun apa yang kita nak sebut berkaitan dengan Syaban sebagai pintu gerbang Ramadan ni ialah untuk melalui pintu gerbang dengan mudah, persediaan kena cukup. Dan persediaan kena sebaik-baik dan semantap yang mungkin. Maksud kata kalau kita belum puasalah. Belajarlah puasa. Dan dan saya hampir terlupa, sebab saya ingat kepada kaum muslimat di luar sana, tolonglah ganti puasa seberapa segera yang boleh. Jangan sampai dah masuk satu Ramadan ada lagi puasa ganti yang belum dilunaskan ataupun yang belum diganti. Jadi nanti lepas Syawal udahlah kena ganti, kena fidyah pula. Satu hari satu cupak berai yang benar-benar bersamaan dengan RM1.75. Memang nampak remeh, ya Allah, RM1.75 bukan apa sangat pun kan. Tapi mana menunjukkan tidak seriusnya kita tentang perkara-perkara berkaitan dengan ibadah ni. Jadi mana kepada kaum muslimat di luar sana, pada kakak-kakak, makcik-makcik, hajah-hajah, kakak-kakak sekalian yang mana yang masih lagi mengganti puasa, tolonglah ganti puasa seberapa segera yang boleh. Itu cerita dia. Dan sebenarnya walaupun kita katalah kita niat puasa ganti DJ Kaf, insya-Allah kita akan dapat pahala puasa sunat Syaban. Dan kalau kita ganti puasa tu pada hari yang disunatkan berpuasa, hari Isnin hari Khamis, dapat triple pahala DJ Kaf. Pahala puasa ganti dapat, pahala puasa Rajab Syaban dapat, pahala puasa hari Isnin Khamis pun dapat. Tu cerita dia. Tolonglah ganti. Dan kepada kaum muslimin, jangan terlalu seronok kerana tak perlu ganti puasa. Kita pun eloklah puasa sunat untuk persediaan kita. Sebab apa? Macam saya katakan tadi, bila persediaan kita tu mantap, persediaan kita tu lengkap, persediaan kita tu sempurna, maka mudahlah kita nak lalu ke
melalui ke pintu gerbang daripada Syaban masuk terus ke Ramadan. Maka kita akan jadi orang-orang yang minal farihin wal masrurina fi Ramadan, daripada kalangan orang-orang yang bergembira dan riang gembira dan sukacita pada bulan Ramadan. Seronok kita bulan Ramadan, puasa bulan Ramadan, seronok kita. Macam tu. Jadi saya menasihatkan diri saya, DJ Kaf dan semua yang ada, kita buat persediaan semantap yang mungkin. Baca Quran tu, kalau kata rasa berat nak baca Quran tu, tolonglah. Quran pun ada dalam handphone sekarang. Apa yang ada masalah? Dalam aplikasi pun ada, bacalah Quran tu di mana-mana. Walaupun dalam LRT sekalipun. Kita di KL ni LRT lah. Saya naik LRT ni pun dah berzaman dah tak naik LRT ni di Jakaf. Dah berzaman dah, takut-takut tak reti nak naik. Cerita kan. Tapi nak cerita ni, dalam kita pergi mana-mana pun kita bacalah Quran. Kita duduk dalam LRT baca Quran, kita duduk dalam pejabat baca Quran. Jadi kita nak lazimkan diri kita supaya nanti dalam bulan Ramadan mudah sangat kita nak melakukan ibadah-ibadah sunat ni. Tu cerita dia. Dan solat sunat juga. Kan? Kita buatlah lazimkan sekurang-kurangnya semayang sunat rawatib, qabliyah, ba'diyah tu. Bila kita lazimkan tu, insya-Allah bila kita masuk bulan Ramadan tu, kita sembahyang tarawih tu, kita rasa kenapa 8 buat 8, kenapa tak buat 20, tak cukup. Yang biasanya orang suka buat apa buat 28 pun cukup dah. Maknanya orang lebih suka benda yang sikit. Sebenarnya bila bulan Ramadan ni kita harusnya lebih suka buat lebih banyak. Kenapa jadi kontra? Jadi kontra sebab apa? Sebab persediaan kita tak seberapa. Tak mantap, tak selengkap, tak sempurna. Jadi macam kita bayar tol tadi lah. Kan? Kalau kita prepare dengan the latest teknologi RFID, sekejap je zoom pergi. Ataupun smart tag zoom pergi, kan? Ataupun touch and go tu dia lambat lah. Yang sekarang ni kalau bayar on the spot tak ada dah kan. 3 ni je, touch and go, smart tag dengan RFID kan. RFID yang paling canggih lah. Tu cerita dia. Jadi mana kalau kita nak mudah pada bulan Ramadan, kita buat persediaan yang terbaik pada bulan Syaban. Kerana bulan Syaban itu gerbang kepada bulan Ramadan. Itulah dia DJ Kaf, sedikit apa yang saya boleh kongsikan, insya-Allah. Alhamdulillah. Kita telah sama-sama mendengar sedikit tazkirah santai daripada Ustaz Muhammad Azmi bin Ismail, iaitu ketua di bahagian Biro Agama di IPK Kontijen Polis Jabatan Integriti Pematuhan Standard JIP di IPK di Perak. Semoga apa yang Ustaz sampaikan walaupun dalam keadaan yang santai, yang penting sampai kepada semua para pendengar radio Jawi, untuk kita membuat persiapan persediaan yang masih lagi ada beberapa minggu lagi nak masuk bulan Ramadan ini. Tolong semak, tolong cek, pastikan semuanya sudah dalam keadaan bersiap siaga. Benar, betul. Boleh tu perkataan dia siap siaga. Siap siaga, betul. Ready, checklist semua, tengok satu-satu semua dah ready. Okey, on. Yes. Betul. Maknanya masuk satu Ramadan dah on dengan keadaan semangat dan juga benar. Penghayatan. Benar. Okeylah, sekali DJ Kaf, saya mohon maaf daripada Allah SWT, pada Nabi SAW, pada DJ Kaf dan semua pendengar. Kalau apa yang saya sampaikan dalam ruang yang ada ni mungkin tidak memuaskan hati semua orang, mungkin ada kurang lemak, kurang garam dan sebagainya, kurang gula dan sebagainya, saya mohon maaf daripada Allah SWT dan Nabi SAW dan daripada JIKAF dan semua hadirin yang mendengar siaran, mengikuti siaran kita ini, insyaAllah. Itu saja JIKAF. Ada masa ketika kita jumpa lagi, insyaAllah. InsyaAllah. Di lain siaran kita akan jemput sekali lagi untuk segmen-segmen yang lain, Ustaz. Baik. Terima kasih, Ustaz. Sama. Seperti biasa, di hujung siaran ini kita akan siarkan surah Kahfi ayat 1 hingga 10. Kita jadikan sebagai amalan, baca, hafal, amal dan fahamkan, sehingga kita dapat petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih sekali kepada Ustaz Muhammad Azmi memenuhi undangan kita untuk segmen tazkirah di Radio Jawi. Dari itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.